putus-putus lagi ke? Tu bapa Nabila lah, apa tu? Masih putus-putus ke Syafi'i? Oh, okey sikit? Ya Allah, permudahkanlah nak belajar hari ni. Okey. Okey sikit, okey sikit. Okey, kita bergerak cari line. Nah, gitu. Di mana kita mau bergerak ni? Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Ada 6 minit lagi. Macam mana Ustazah kau ni dah tak ada line. Ni mungkin hujan kot. Sekejap Okey, boleh dengar? Okey, boleh, boleh. Okey, dah kembali. Rasa dah ada line dah. Okey. Alhamdulillah. Nak habis cepat-cepat kan? Gitu. Okey. Okey, macam mana kita nak gunakan alat pemadam api? Yang pertama, pastikan awak punya alat pemadam api diletakkan secara menegak. Tegakkan dahulu. Yang kedua, okey, tarik picu. Ada di situ di ujung di belakangnya ada satu kekunci yang awak boleh tarik. Syafi'i dah ni siapa tu ni siapa ni. Okey, tanggalkan pin picu tersebut. Maka yang ketiga langkahnya halakan muncung. Janganlah menghala kepada kamu, menghala kepada kebakaran. Okey, api yang menyala. Okey, kemudian tekan. Tekan rapat pemicit alat pemadam api dan seterusnya yang terakhir sembuhkan ke arah api tersebut. Mengikut arah angin. Jangan lawan angin. Kenapa jangan lawan angin? Nanti dia pergi kat belah pemegang. Dia akan habuk tu tak kena kepada api tapi kena pada kamu sebab angin tu tolak. Okey, itu cara untuk gunakan alat pemadam api. Okey, jadi yang ketujuh kita nak belajar tentang amalan mengelakkan kebakaran. Okey, kebakaran ini boleh dielakkan dengan cara padamkan api pada puntung rokok. Siapa yang merokok, rokok itu sudah dipadamkan betul-betul baru buang. Jangan buang sewenang-wenangnya. Campak keluar dari kereta dan sebagainya. Kalau awak campak dia masih ada bara dan dia jatuh di kawasan yang kering dan ada rumput yang kering, dia boleh menghasilkan kebakaran. Yang kedua adalah simpan mancis dan pemetik api di tempat yang selamat. Ini untuk menjauhi daripada kanak-kanak main dengan alat api ni, mancis ataupun pemetik api. Yang ketiga, jauhkan bahan yang mudah terbakar. Apa contoh bahan mudah terbakar? Contohnya adalah alkohol, ada tina dan sebagainya. Itu adalah bahan-bahan mudah yang terbakar. Simpan, jauhkan daripada sumber api. Yang keempat, elakkan menyambung terlalu banyak pada peralatan elektrik. Okey, kalau awak tahu ada extension dan sebagainya, ada orang guna adapter, ada 3 4 kepalanya. Okey, jadi kurangkan mengguna adapter. Dari satu soket itu awak gunakan 5 4 dan sebagainya. Banyak sangat boleh menyebabkan kebakaran. Kebakaran daripada arus yang besar dari elektrik tersebut. Okey, terbakar. Kalau api daripada elektrik, jangan awak simbah dengan air. Kalau boleh awak selimutkan dia ataupun gunakan alat pemadam api. Okey, seterusnya boleh dengar Saya rasa line Ustazah dah kembali okey. Boleh. Amin. Okey, yang ke-8 adalah pencemaran udara. Okey, pencemaran udara. Setiap tahun kita akan mengalami pencemaran udara. Yang paling teruk adalah jerebu. Okey, tahun ni dah ke belum? Tak ingat.
Okey, pencemaran udara, apa maksud dia? Adalah satu keadaan yang mana melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar dalam udara. Okey, terdapatnya bahan pencemar. Bahan pencemar tu siapa? Dekat sini saudara listkan ada asap, ada bahan radioaktif, ada CFC, sulfur dioksida, nitrogen dan sebagainya. Ini adalah sebahagian yang ustazah boleh keluarkan daripada buku awak. Okey, jadi bahan pencemar yang berada di udara kita menyebabkan kandungannya terlalu tinggi menyebabkan pencemaran udara. Okey, mari kita tengok bahan pencemar puncanya dengan kesan daripada bahan pencemar tersebut. Okey, yang pertama adalah asap, jelaga dan habuk. Jelaga ini adalah karbon. Kalau asap hitam itu ada karbonnya yang dihasilkan. Yang mana kalau di dapur kita boleh nampak pada bontot-bontot kuali menghasilkan bontot kuali yang hitam disebabkan asap yang berjelaga. Okey, yang jelaga ni adalah karbon, kandungan karbon. Okey, asap, jelaga dan habuk ini dibebaskan daripada exhaust kenderaan. Okey, yang dibebaskan daripada kilang, kilang papan dan sebagainya. Okey, jadi kesannya daripada asap jelaga dengan habuk ini, apa kesan dia? Tidak lain dan tidak bukan sekiranya kita bernafas, dia akan mengganggu dalam masalah pernafasan kita. Okey, awak sedut habuk, boleh ke? Tak boleh, nanti awak batuk dan sebagainya, sesak nafas. Okey, ini menyebabkan masalah kesihatan masalah kesihatan dari segi pernafasan kita lah, sistem pernafasan kita terganggu. Contoh 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 penyakitnya adalah asma, sesak nafas, bronkitis, radang di bronkus dan batuk. Okey, ini adalah kesan daripada bahan pencemar seperti asap, seperti jelaga dan habuk. Yang kedua adalah bahan radioaktif. Okey, bahan ada simbol radioaktif yang kita belajar dalam bab 1. Macam mana simbol dia? Simbol dia seperti kipas. Okey, bahan radioaktif, okey, puncanya daripada logi kuasa nuklear. Kuasa nuklear ini menggunakan bahan radioaktif untuk membebaskan tenaga yang besar. Okey, contoh kesan dia adalah okey, kalau kita gunakan bahan radioaktif sudah pasti kesan paling ketara adalah kanser. Kanser tak kisahlah bahagian mana. Kanser boleh menyebabkan kemandulan. Kalau awak adalah orang yang mengandung menyebabkan kecacatan pada bayi. Okey, jadi kesan pada bahan radioaktif ini sangat-sangat berbahaya untuk manusia dan benda hidup. Bukan kita saja yang terefek dengan sisa-sisa radioaktif ini menyebabkan haiwan, tumbuhan dan sebagainya akan terganggu juga. Okey, yang ketiga adalah bahannya namanya klorofluorokarbon ataupun singkatan namanya adalah CFC. CFC first time awak dengar CFC, klorofluorokarbon. Okey, bahan ini adalah dia spesifik dia ada pada alat pendingin udara, aircon, ada dalam peti sejuk, ada pada alat penyembur aerosol. Okey, yang mana kesannya adalah CFC, tolong ingat dia memang spesifik, dia punya kesan adalah penipisan lapisan ozon. Di ruang atmosfera kita ada satu lapisan namanya ozon. Okey, ni bumi kita, ni atmosfera kita, satu lapisan. Alah, tak cantik. Macam ni. Okey. Kita di atmosfera kita ada satu lapisan namanya lapisan ozon. Tetapi semakin hari semakin menipis. Kenapa menipis? Kerana penggunaan CFC yang banyak. Okey, CFC banyak daripada siapa? Daripada kita jugalah. Kita guna alat pendingin udara, kita guna peti sejuk, kita guna aerosol. Jadi bahan-bahan ini mengeluarkan CFC menyebabkan lapisan ozon yang awak nampak gambar ni berwarna kuning semakin menipis dan malah sudah berlubang. Nah, okey. Jadi lapisan ozon ini adalah sangat penting. Apa? Lapisan ozon ini adalah lapisan yang melindungi kita daripada sinaran UV, ultra ungu daripada siapa? Daripada matahari. Okey, sinar UV ini
banyak kesan buruk, iaitu salah satunya adalah musnahkan tumbuhan, mengganggu kita hidupan organisma, menyebabkan manusia ini dapat menyebabkan manusia kita, mata kita ada katarak, menyebabkan kulit kita dapat kanser. Jadi sinar UV tidak baik untuk kesihatan manusia. Okey, tapi oleh kerana lapisan ozon semakin menipis, kita pun semakin mendapat kesan daripada sinar UV. Okey, satu lapisan ozon ini disebabkan menipisnya lapisan ozon ini disebabkan ada bahan pencemar CFC. Okey, menyebabkan kita pun terkesan daripada aktiviti kita sendiri, kita mendapat kesan yang buruk. Dan yang terakhir, adanya bahan pencemar namanya sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Okey, yang dikeluarkan daripada kilang menyebabkan hujan asid. Kalau awak tahu hujan turunnya air kan, terkondensasi airnya turun. Okey, air yang turun itu bersifat asid. Air yang turun itu bersifat asid. Okey, jadi menyebabkan bangunan akan terhakis, tanah akan menjadi tanah yang berasid, tanah yang berasid pula tidak subur. Bila tak subur, tanaman tidak boleh hidup. Kita akan kekurangan sumber makanan daripada tumbuhan. Okey, yang ketiga, haiwan akuatik, haiwan yang hidup di dalam air boleh mati disebabkan hujan asid. Hujan asid, hujan biasa dengan hujan asid. Hujan asid ini terbentuk disebabkan adanya gas sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Boleh? Okey, dan yang terakhir adalah langkah-langkah mencegah dan mengawal pencemaran. Okey, kita dah tahu pencemaran udara ini banyak memberi kesan buruk terhadap manusia dengan benda hidup. Jadi macam mana kita nak mengurangkan ataupun membantu supaya kesan ini tidak berlaku? Yang pertama, dari segi kenderaan bermotor, lagi sekali okey, galakkan penggunaan kenderaan awam. Okey, galakkan guna taksi, bas, gunakan LRT dan sebagainya. Okey, dan gunakan petrol tanpa plumbum untuk mengisi bahan api dalam kenderaan. Okey, yang kedua, dari segi pertanian pula, apa yang kita boleh buat? Kurangkan penggunaan racun serangga. Kurangkan penggunaan racun serangga. Okey, yang kedua, gunakan baja organik. Baja organik. Baja organik ini bukan baja kimia. Baja organik ni kita gunakan bahan yang semula jadi. Okey, melaksanakan kawalan biologi. Kawalan biologi ini awak tak belajar lagi dalam tingkatan 1, awak akan berjumpa dalam tingkatan 2. Okey, iaitu kita gunakan benda hidup untuk mengawal perosak. Kita gunakan benda hidup. Okey, contoh kalau awak ada ladang. Ladang itu ada ladang kelapa sawit ada tikus. Jadi macam mana kita nak kawal perosak tikus ini dengan kita tambahkan pemangsa untuk memakan tikus. Siapa pemangsa untuk makan tikus? Paling contoh mudah adalah burung hantu. So kita bela burung hantu dalam ladang kelapa sawit untuk memakan tikus-tikus yang ada. Okey, yang ketiga, dari segi industri perkilangan, okey, kilang perlu membina cerobong asap supaya asap ini tidak insufficient. Okey, jadi cerobong asap itu perlu tinggi supaya asap ini tidak terbebas kena di kawasan perumahan yang manusia duduki. Okey, menggunakan sumber tenaga alternatif yang boleh baharu. Contohnya daripada tenaga angin ke, dari tenaga solar ke dan sebagainya. Okey, yang keempat, okey, kita boleh melakukan tindakan undang-undang kepada perokok, kepada individu yang buat pembalakan haram, kepada individu yang melakukan pembakaran haram dan sebagainya. Ini ada dari segi undang-undang yang pihak berkuasa. Okey, dan yang
yang kedua terakhir adalah melalui pendidikan. Seperti mana yang kita belajar sekarang ini, kita dah tahu kesan buruk dia, kita dah kenal punca dia. Jadi okey, kita tekankan, kita belajar pendidikan ni kita belajarlah, melalui pendidikan ini, okey, guru-guru menekankan tentang pencemaran udara dengan langkah-langkah pengawalan. Sekarang kita dah belajar langkah-langkah, kita dah belajar, kesan dia. Ini adalah salah satu contoh, yang mana, kita didik, masyarakat bangsa untuk mengelakkan pencemaran berlaku. Okey, galakkan untuk menggunakan pengangkutan awam. Jadi ustazah galakkan para pelajar ustazah untuk gunakan pengangkutan awam dan sebagainya. Okey, tapi buat masa sekarang ni agak susahlah sebab kita ada wabak penularan. Okey, dan yang terakhir, okey, kita ada sains dan teknologi. Okey, kalau kita cerita tentang kenderaan mengeluarkan asap yang menyebabkan kesan buruk. Okey, contohnya kita boleh tukar kepada kenderaan hybrid. Kenderaan hybrid ini kenderaan yang menggunakan tenaga solar yang telah dikeluarkan sebenarnya. Ada kenderaan hybrid dah sekarang ni. Dan kalau awak nak juga guna CFC, okey, tukarkan bahan CFC ini, cari bahan aerosol yang free, bebas daripada CFC, iaitu dia menggunakan HCFC. Okey, yang ni lebih mesra alam. HCFC lebih mesra alam berbanding dengan CFC. Okey, boleh? Okey, kita dah tambah masa 10 minit. Okey, yang lain ada pertanyaan boleh tanya ustazah sekarang. Ada? Ada kata tak? Assalamualaikum awak. Semua dah rehat awal. Boleh? Okey, kalau tak ada pertanyaan, terima kasih banyak-banyak kerana menghadiri kelas kita hari ini. Alhamdulillah, ustazah doakan yang terbaik untuk anda. Moga kita cepat-cepat dapat jumpa semula. Okey, insya-Allah minggu depan kalau sekolah kita berjumpa, kalau tidak sekolah kita masih lagi buat kelas online. Okey, assalamualaikum. Bye. Iyo. Bye. Ya, okey. Okey. Boleh left. Bye. Iyo.